Assalamualaikum. Mira, ke nak Alwia, tolong enablekan share screen tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvia host. Alwia. Ahlan wasahlan. Okay. Host. Mungkin boleh buat Ustaz jadi co-host ke Alvia? Buat co-host pun boleh. Buat co-host nanti boleh ni. Jazakumullah khair. Jazakillahu khaira. Alwia dah ni dah. Okey. Bismillah. Oh. Saya sikit lagi. Okey. Boleh? Boleh? Nak mula? Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi al-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala kumpulkan kita pada pagi ini ketika mana kita berada dalam keadaan teruja nak jumpa bulan Ramadan. Ada lagi 2 hari lagi, insya-Allah 2 hari setengah lagi nak jumpa bulan Ramadan. Lusa malam insya-Allah kita bertemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita ke Ramadan. Allah Ta'ala serahkan kita kepada Ramadan dalam keadaan sejahtera, dan serahkan Ramadan kepada kita, dan serahkan ia dalam keadaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita terus pergi kepada hadis kita yang ke-20. Hadis masih lagi dalam bab taubat. Kan? Hadis ni popular sebenarnya. Jadi kita tak hurai panjang-panjang pun. InsyaAllah banyak di kalangan kita dah biasa dengar pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi Nabi. Kat sini anin Nabi, kat sini anna Nabiyya, anna Nabiyallah. Sama an Nabiyillah ataupun anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lama ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi 100 thumma sa'ala an a'lama ahli al-ard fadulla ala rajulin 'alimin faqala innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intaliq ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su' fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق عليه وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وفي رواية فنأى بصدره نحوها. Okey. Hadis ni panjang, tapi kita macam kita sebutkan tadi, kita dah biasa dengar. Okay, dengan sanad yang bersambung pada Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata daripada Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, kana fi man kana qablakum, dahulunya ada di kalangan mereka yang sebelum daripada kalian. Maknanya zaman-zaman dululah. Ini antara cerita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa juga bawa dengan uslub cerita dalam berdakwah. Cerita tu, kisah ni dan sebagainya. Itu biasa je pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kana fi man kana qablakum rajulun, seorang lelaki. Tapi seorang lelaki ni Nabi SAW tak sebutlah nama dia siapa. Cuma dia daripada umat yang terdahulu. Seorang lelaki yang telah qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia telah membunuh 99 jiwa. Maknanya dah bunuh 99 orang lah. Dah bunuh 99 orang. Banyak ke sikit? 99 orang. Bukannya sikit memang terlalu banyak lah sebenarnya kalau ikutkan dia dah bunuh 99 orang. Okey. Kemudiannya fasa'ala an a'lama ahli al-ard. Masa kat sini ni dia tanya, dia tanya pada orang, siapa orang paling alim sekali dekat atas muka bumi ni. Jadi maksud kat sini ni kalau kita fikirkan, maknanya nafsu manusia ni walaupun dia menyuruh kita kepada kejahatan, tapi manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia memang nak juga kebaikan. Dia nak juga kebenaran. Jadi bila dia nak juga kebaikan, maka dia nak cari juga orang yang paling alim sekali. Jadi fasa'ala an a'lama ahlil ard. Dia ni pun bukan kaling-kaling dia nak cari pun orang paling alim sekali kat atas dunia atas muka bumi ni. Dia bukannya nak asal mana-mana ustaz ke apa, tak. Dia nak cari yang paling alim sekali waktu tu. Jadi lepas tu fadulla ala rahibin, maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Seorang rahib kat sini ni maksudnya ahli ibadat. Disebutkan kalau kita tengok dekat dalam cara syarah kepada hadis ni, semua mengatakan rahib dekat sini ni orang yang menyibukkan diri dia daripada kelazatan dunia dan dia hanya semata-mata duduk untuk beribadat. Dia memang ahli ibadat lah kalau kita terjemah pada hari ni. Abid dah ceritanya. Rahibin kat sini maksudnya abid. Dia bukannya orang alim, tapi dia orang yang memang duduklah satu tempat beribadat ajalah. Beribadat sepanjang masa. Fa'atahu, maka lelaki yang membunuh 99 orang itu pun mendatangi rahib tersebut. Sebab dia dah dengar kata ada orang yang paling alim, orang kampung kata orang paling alim rahib ni. Jadi dia pun datang. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Dia pun bagi tahulah yang dia dah bunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah. Adakah baginya taubat? Maksudnya adakah diterima taubat dia? Dia ni kalau taubat boleh tak? Masih open lagi tak untuk dia untuk bertaubat?
adakah ada peluang untuk dia bertaubat? Fahal lahu min taubah? Faqala la. Maka rahib itu menjawab tidak. Tak boleh dah. 99 orang. Maknanya tak boleh nak bertaubat dah. Tak ada ruang lagi bagi engkau. Faqatalahu. Maka dia pun bunuh rahib tersebut. Fakammala bihi. Maka dia pun sempurnakanlah dengannya 100. Dengan pembunuhan tadi, cukuplah 100 dibunuh. 100 orang ya. Summa sa'ala an a'lama ahlil ard. Maka kemudiannya dia tanya lagi, siapa orang paling alim sekali kat atas muka bumi ni? Siapa lagi orang paling alim kat sini? Maka ditunjukkan pula dia kepada seorang lelaki yang alim. Dia baru betul alim. Dekat sini kita dah nampak dah Nabi SAW membezakan antara rahib dan juga alim. Tadi Nabi SAW menggunakan perkataan rahibin. Kat sini baru alimin. Walaupun soalan dia sama aja. Soalan dia tadi a'lama, yang paling alim ditanya. Kat sini pun ditanya lagi sekali soalan yang sama, iaitu a'lama. Tapi orang kadang-kadang keliru. Ini antara pengajaran daripada hadis ini juga. Kadang-kadang orang keliru. Siapa yang paling alim sebenarnya? Maka orang pun tunjuk kepada orang yang rajin beribadat. Ramai orang yang tunjuk orang alim ni adalah orang yang rajin beribadat. Rupanya tidak. Jadi dia dah tersalah lah. Bukannya ini. Maka Nabi SAW tunjuk. Yang kedua tu baru Nabi gunakan perkataan alimin. Akan ditunjukkan kepada seorang yang alim. Orang yang berilmu. Bukan semata-mata orang yang rajin beribadat. Maka Nabi SAW bagi tahu orang tersebut, lelaki tadi itu ditunjukkan kepada orang yang alim. Ini baru betul, baru ditunjukkan kepada orang yang alim. Maksudnya dia dah dapatlah apa dia punya, apa yang dicari itu. Sebelum tu dicari, orang tunjuk salah. Kali ni baru orang tunjuk betul, alimin. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin atau ma'ata nafsin. Allah Ta'ala maka dia pun bagi tahu dia dah bunuh 100 orang. Kali ini dah 100 orang lah. Dah bunuh 100 orang. Fahal lahu min taubah? Maka boleh tak dia bertaubat? Boleh tak dia nak bertaubat? Maka orang alim tadi kata na'am. Kat sini barulah orang alim tu kata boleh, tak ada masalah. Kau nak bertaubat boleh, kan? Tak ada siapa yang boleh halang kau daripada bertaubat. Kita disebutkan wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang dapat halang antaranya dengan taubat. Tak ada siapa boleh halang kau daripada bertaubat. Kat sini kita dah nampak betapa orang abid ini lebih patut menjadi orang abid, orang alim lebih patut untuk menjadi rujukan, bukan hanya semata-mata orang yang beribadat dalam keadaan jahil. Dalam keadaan jahil. Yang tadi tu orang tu ibadat dalam keadaan jahil lah. Dan juga antara hikmah dekat sini ni adalah orang yang berdakwah, orang yang nak mengajak orang kepada kebaikan, dia kena bagi motivasi, dia kena bagi ajakkan, dia kena bagi peluang, dia kena bagi tahu bahawasanya orang tu masih ada peluang demi peluang. Bukannya dia kata peluang dah tertutup. Bukan dia terus menerakakan orang. Dia bagi tahu kata peluang tu masih ada. Dia bagi tahu tentang harapan kepada orang yang bertanya tadi. Okey, jadi dia pun tanya, tak apalah. Tapi ada cara dia. Bukan sekadar dia jawab boleh. Dia bukan jawab boleh je. Tapi dia ada cara dia. Maka dia pun sebut intaliq. Intaliq. Pergilah engkau ila ardi kaza wa kaza. Pergilah engkau kepada bumi sekian-sekian. Maksudnya kampung sekian-sekian lah. Kau pergi ke tempat tersebut. Pergi ke kampung sekian-sekian. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Kerana di sana sesungguhnya ada orang-orang yang beribadat kepada Allah, maka beribadatlah pada Allah dengan mereka, bersama-sama dengan mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Jangan kau balik ke tempat engkau kerana sesungguhnya tempat tersebut adalah tempat yang buruk. Kat sini banyak pengajaran. Antaranya adalah tadi kita sebut tentang taubat. Allah Ta'ala terima taubat walaupun dah bunuh 100 orang. Kita, dosa kita tak adalah sampai bunuh 100 orang. Kan? Saya tak rasalah pagi ni di kalangan kita ni ada yang dah bunuh lebih 100 orang. Kan? Serial killer kan. Tak adalah. InsyaAllah tak ada. Cumanya dosa kita maknanya nak tunjukkan betapa banyak pun dosa sampai 100 orang dibunuh pun masih lagi ada peluang. Tetapi syarat yang dekat sini ni disebutkan kena duduk bersama dengan orang yang baik.
duduk dengan ahli ibadat. Katanya ahli ibadat penting pula. Kan? Kita bukan kata ahli ibadat tu tak penting dan sebagainya. Tapi disuruh duduk dengan ahli ibadat. Maknanya kena bertaubat dan kenalah beribadat pada Allah. Cover balik semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. So, duduk dengan ahli ibadat dan beribadat bersama mereka. Kat sini pentingnya circle kita. Dan pentingnya siapa ada di kalangan kita, di keliling kita. Siapa yang mempengaruhi kita dan sebagainya. Jadi, memang perlu untuk kita apa tengah ngajar? Ya. Okey. Jom kita baca hadis Okey. Jadi pentingnya circle kita, perhatikan siapa circle. Kemudiannya wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu. Jangan balik ke tempat kau sebab tempat tu tempat yang buruk. Maknanya circle yang buruk kena tinggalkan. Tinggalkan circle yang buruk, pergi pada circle yang baik untuk berhijrah dan bertaubat. Okey, kemudiannya fantalaqa, maka dia pun pergi sampailah hatta iza nasafat tariqa, sampailah dia kat separuh jalan, atahul maut, dia didatangi oleh kematian. Dia meninggal lah. Dia meninggal. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Berteringkahlah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Apa yang mereka bertingkahnya? Malaikat rahmat berkata, ja'ata iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia datang dalam keadaan bertaubat dan hatinya telah menghadap pada Allah Ta'ala. Manakala malaikat azab pula kata, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia mana pernah buat baik langsung. Malaikat azab lah patut ambil dia. Memang patut diazab lah sebab dia satu kebaikan pun tak sempat buat. Dah mati dah. Memanglah dia on the way nak pergi dalam keadaan bertaubat, on the way nak pergi ke kampung yang baik, nak buat amal soleh. Tapi kan dia dah meninggal. Satu benda pun dia tak sempat buat. Fa'atahum malakun fi surati adami. Maka datanglah pula kepada mereka satu malaikat dalam keadaan fizikal seorang manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka jadilah antara mereka. Maksudnya menjadi hakim, menjadi pengadil antara kedua mereka. Antara malaikat azab dan malaikat rahmat tadi. Maka kata malaikat yang menjadi pengadil tadi, qisu ma bainal ardain. Korang ukurlah antara kedua-dua tempat tu. Maksudnya tempat yang dia datang tadi, tempat Yahat tadi dengan tempat yang baik. Antara kampung dua tu mana lagi dekat? Fa ila ayyatihima kana adna fahuwalah. Mana yang lebih dekat, ke situlah dia. Dia untuk orang tempat tu. Maknanya kalau dekat dengan tempat baik, maknanya dia orang baik. Kalau tempat dia lagi dekat dengan tempat yang asal dia tadi, tempat yang buruk tadi tu, maka malaikat azab lah ambil dia. Faqasu, maka mereka pun mengiranya, mereka pun mengukurnya. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arad, maka mereka mendapati dia lebih dekat dengan tempat ataupun kampung yang dia hendak pergi. Maka diambillah oleh malaikat rahmat. Ini muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kemudiannya kita tengok hadis riwayat sahih ada lagi dengan kita nampak kat sini betapa rahmat Allah SWT luas. Fakana ilal qaryati salihati aqraba bishibrin. Dia ni dengan kampung orang soleh lagi dekat dengan kadar cuma sejengkal aja. Kadar sejengkal aja. Ya Allah, ni memang betul-betul separuh betul ni. Memang ya Allah, dekat tu bukan dekat macam 1 kilo ke 2 kilo ke 5 kilo ke beza, tak. Sejengkal aja kan. Badan manusia ni tinggi, dia jatuh tu maknanya dia jatuh tak elok sejengkal je lepas daripada separuh maknanya. Separuh betul-betul tengah-tengah dia jatuh ke depan maknanya mungkin. Jadi sejengkal saja dia dekat ke arah kampung orang yang soleh berbanding dengan kampung dia yang asal ramai orang buat jahat. Okay, kemudiannya faju'ila min ahliya, maka dijadikanlah dia di kalangan ahli tersebut. Dan dalam riwayat yang lain lagi, ya Allah, Allah Ta'ala maha penyayang. Allah Ta'ala mewahyukan kepada kampung yang ini untuk menjauhkan sedikit dan kampung yang satu lagi untuk mendekat. Maknanya Allah Ta'ala yang jadikan pula supaya kampung baik tu jadi dekat, kampung jauh pula, kampung yang jahat tu yang jadi jauh. Jauh yang ni jadi jauh, yang ni jadi dekat. Lepas tu bila dia orang kira, maka lelaki tadi tu jadi dekat satu jengkal dengan kampung tadi tu. Maksudnya kalau Allah Ta'ala tak dekat dengan kampung tu,
tak jauhkan kampung yang jahat tadi. Maknanya dia memang lagi dekat dengan kampung yang jahat sebenarnya. Secara asalnya, dia mati tu, dia belum sampai separuh pun maknanya. Maknanya dia baru sampai, masih lagi dekat dengan kampung asal dia. Tapi Allah Ta'ala yang jadikan kampung yang baik tu jadi dekat, kampung yang jauh tu jadi jauh. Kampung yang jauh pula, kampung yang buruk tu jadi jauh. Itu pun sikit je. Bila dah kukuh, kau ngam-ngam je, satu jengkal aja. Okey. Maka dia diampunkan. Dan dalam satu riwayat pula, fada'a bisadrihi nahwaha. Dia pun mendatangi dengan dadanya dekat kawasan tersebut. Maknanya dia berusaha untuk dia meninggal tu lebih dekat ke depan, ke arah kampung orang baik tadi. Na'a ni maksudnya bersungguh-sungguh, bersusah-susah. Maknanya dia dah nak meninggal kan. Dia dah tengah nazak ke apa. Dia cuba juga. Macam tu. Dia cuba usahakan supaya dia dapat sampai ataupun dia dapat menghadap ke arah kampung yang baik tadi tu. Dia cuba untuk dapat sampai kepada kampung yang baik. Lepas tu dia meninggal. Lepas tu dia meninggal, diukur. Kan? Tapi maknanya dengan usaha dia tu, walaupun dia dah nak meninggal sangat-sangat, itu juga dikira kan, sebagai salah satu faktor dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadinya kalau kita baca hadis ni, sebenarnya banyak sangat pengajaran. Satu pengajarannya adalah taubat. Allah SWT sentiasa menerima walaupun betapa besar dosa orang tersebut, selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Kemudiannya, yang keduanya adalah antara orang berilmu dengan orang yang beribadat. Dekat sini nampak kelebihan fadlul alimi alal abidi. Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang rajin melakukan ibadah. Bukan maknanya orang berilmu tu tak beribadat. Orang berilmu tu kenalah beribadat. Kalau orang berilmu tak beribadat, maknanya dia tidak mengamalkan ilmu dia pula. Maksud dekat sini ni adalah kalau beribadat semata-mata tanpa ilmu. Dan mungkin juga orang berilmu tu tak sebanyak orang beribadat itu dalam beribadat. Abid tadi beribadat mungkin siang dan malam. Orang berilmu itu mungkin dia tidaklah beribadat seperti itu siang dan malam. Mungkin ibadat dia dalam bentuk yang lain. Mungkin dalam menulis kitab. Mungkin dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, mungkin menjadi hakim, mungkin menjadi apa-apalah. Maknanya ibadat-ibadat dia dalam bentuk yang lain. So kalau kita nampak macam orang abid tadi itu lebih soleh, lebih bertakwa, lebih hebat dari sisi Allah SWT. Tapi sebenarnya dekat sini menunjukkan kelebihan orang yang berilmu. Ini juga yang kita biasa sebut. Oleh kerana itulah ada masalah kepada orang yang tak nak belajar, terus nak jadi orang alim. Sebenarnya dia tak alim. Jadi akhirnya dia mengeluarkan fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Itu pasal kena perhatikan dengan siapa kita bertanya. Dengan siapa kita bertanya, kena tanya pada orang alim. Bukan tanya kepada orang soleh. Apatah lagi kepada orang yang jahil. Yang ada palatau dan sebagainya ni. So kena jaga-jaga. Zaman kita sekarang ni terlalu banyak orang buat jadi apa, YouTube content creator dan sebagainya. Facebook, tulisan-tulisan yang tersebar, bahkan orang yang tak reti apa pun kadang-kadang tulis buku dan sebagainya. Ada pilot siap membid'ahkan amalan itu, amalan ini dan sebagainya. Kan ada accountant yang pandai-pandai nak menjawab kepada fatwa dan sebagainya. Semua nak menunjuk kepandai. Ini kita kata Nabi SAW tunjukkan contoh betapa bahayanya kalau tak tanya kepada orang yang alim. Mesti tanya pada orang yang alim, bukan hanya kepada orang yang abid dan sebagainya. Walaupun mungkin orang tu memang Masya Allah rajin beribadat, memang rajin beribadat, baca Qurannya Masya Allah banyak sangat, tetapi tengok-tengok sesatkan orang sana sini dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ilmunya tak ada. Jadi ini antara pengajaran yang besar. Kemudiannya ada pilot tu dia melenting hari tu bila Ustaz Wadi Anwar sebut pasal hadis ni dia melenting pula. Rupanya siapa makan cili, dia lah terasa pedas. Macam itulah. Okey. Kemudiannya yang ketiganya antara pengajaran daripada hadis ini adalah betapa pentingnya kita mencari circle yang baik. Yang keempatnya, hadis ini juga menjadi pengajaran tentang rahmat Allah SWT yang sangatlah luas. Kita dah bertujuan untuk melakukan kebaikan, macam hadis yang dulu kita pernah baca pun, kalau kita dah berniat untuk buat kebaikan, Allah Ta'ala dah nilai dah dikira dah. Walaupun macam tadi ni, dia tak sempat pun nak buat satu amalan pun. Tapi usaha dia menuju ke tempat tersebut telah dikira oleh Allah SWT. Ada satu orang,
ada satu orang pekerja dekat satu syarikat percetakan surat khabar dekat Glen Mary, Shah Alam. Dia baru nak belajar baca Quran. Jadi dia belajar dengan seorang ustaz ni, ajar dia Quran, baca Iqra dari buku 1. Memang dia tak tahu baca Quran langsung. Dia baca Iqra sampailah buku 6 kan last sekali. Dia dah baca semua buku Iqra tu, dia pun nak baca Quran. Dah semangatlah dia nak baca Quran. And for the first time in his life, dia nak baca Quran. Jadi dia pun lepas sembahyang asar waktu tu, dekat office dia, dekat surau office lah. Dia belajar Iqra tu pun kat surau office tu juga. Ustaz tu memang datang ke surau office tu lah. Okey, jadi dia pun nak semangat nak baca Quran tu. Lepas sembahyang asar, dia pun buka Quran. Dia buka Quran, dia pun baru baca Fatihah, lepas tu bacalah surah Al-Baqarah kan, mula sekali. Jadi bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dia habis baca tu je, baru satu ayat tu, baru Alif Lam Mim je. 3 huruf je. Alif Lam Mim. Dia tarik nafas, meninggal. Dia terus meninggal. Petang tu dia meninggal dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Dia dapat husnul khatimah lah. Husnul khatimah lah kan. Dapat husnul khatimah. Tapi kalau kita tanya, dia pernah baca Quran tak? Dia tak pernah baca Quran. Pernah lah 3 huruf. Selain daripada Fatihah lah kan. 3 huruf. 3 huruf je. Tapi dia dapat kebaikan yang sangat hebat. Dia akan dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan membaca Al-Quran. Bayangkan. Jadi kita kata inilah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat dan menghapuskan dosa-dosa yang lepas. Kemudian niat dia nak buat benda yang baik. Itu telah dikira. Kan? Dia punya usaha, tapi dia kena ada usaha lah, bukan niat tu angan-angan. Dia dah berusaha dah untuk membuat kebaikan ataupun mencari kebaikan. Dia dah berusaha dah, walaupun dia tak sempat buat lagi, cuma dia dah ada usaha tu. Usaha tu Allah Ta'ala dah nilai dah. Yang mana yang tadi ni, maka akhirnya malaikat rahmatlah yang mencabutnya. Jadi wallahu alam, rasanya cukup setakat tu untuk pagi ni. Satu hadis yang panjang, tapi hadis ni walaupun kita dah biasa dengar, mudah-mudahan mengingatkan lagi kita lagi dan lagi tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sebelum daripada Ramadan ini kita dapat kebaikan, kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu yang kita sangat memerlukan keampunan daripada Allah sebelum daripada Ramadan tiba, supaya kita dapat menikmati Ramadan selayaknya. Jadi kita minta ampun banyak-banyak pada Allah SWT. Hadis taubat ni penting sebenarnya kita baca sebelum daripada Ramadan, supaya kita lebih berharap mendapatkan keampunan daripada Allah SWT. Semua kita banyak dosa, kan? Kita semua ada dosa sana sini. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan manusia banyak. Jadi kita minta ampun pada Allah, minta maaf sama manusia. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan yang datang kita dapat menikmati Ramadan seperti mana dinikmati oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Cukup setakat tu untuk pagi ni. Nampak tak ada soalan sebab hadis ni pun memang agak masyhur kan. Jadi cukup setakat tu untuk kali ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlul qutri unsa wa dzakar. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان ياتنا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.